pada sesi dan kita mutekan dulu rakan-rakan supaya sesi perkongsian kita ni berjalan dengan baik tanpa gangguan ya, bunyi-bunyi daripada luaran. Walau macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan kalau ingin bertanya boleh unmute saja ya, mikrofon tu unmute saja, kemudian boleh bertanya jika memerlukan penjelasan yang lebih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, kita sekali lagi mengucapkan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang membantu kita untuk bersama di pagi ini. Masih lagi kita dalam usaha untuk menguasai kalimah-kalimah Al-Quran ya. Jadi saranan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah untuk memahami Al-Quran memang kena kenal kalimah. Ya, kalau kita cuba nak memahami Al-Quran, belajar tengok terjemahan ataupun belajar tafsir tetapi tidak mengenal, belum lagi mencapai ya, tahap yang baik ya. Kita cuba nak faham ayat Al-Quran tapi kalimah tidak kenal, nanti apa yang berlaku ya, kita akan hafal ayat dia, hafal makna saja. Yang kita akan hafal terjemahan, kita akan hafal makna, tapi sebenarnya kita belum lagi memahami. Ya, memahami kena kenal setiap kalimah di dalam ayat itu. Apakah jenis kalimah tu? Pertama sekali, kalimah tu boleh jadi jenis kata nama, kata kerja, ataupun kata harfun, kata huruf. Ya, itu yang paling basic. Dan kena belajar mengenal. Macam mana nak kenal kalau dia kata nama? Macam mana dia kata kerja? Dan macam manakah dia kata huruf? Ya, dia ada tanda-tanda dia. Ya, so daripada tanda-tanda tu dia akan memberi arah tuju kepada kita, oh ini kata nama. Kata nama, kalaulah kata nama, apakah makna dia? Untuk mengetahui makna, kena pula mengenali 3 huruf akar dia. Ya, 3 huruf akar yang membentuk kalimah tu apa dia. Kemudian kena mengenal kata dasar dia pula. Daripada kata huruf akar tu dia membentuk kata dasar. Kata dasar itulah yang memberi makna yang asas. Ya, daripada makna asas tu dia membentuk apa yang dipanggilkan kata terbitan. Ya, sebelum dia menjadi kalimah yang digunakan dalam Al-Quran tu, dia mengambil bentuk kata terbitan juga. Ya, so kata terbitan kena kenal apakah konsep kata terbitan. Ya, sebab kata terbitan itulah sudah mengambil corak ya kalimah yang dalam ayat tu, yang tak digunakan di dalam ayat tu. Daripada kata terbitan tu barulah dia diubah suai, dibentukkan, ditambahkan ataupun diletakkan baris-baris yang bersesuaian dan juga bentuk-bentuk yang bersesuaian untuk menggunakan kalimah tu dalam konteks ayat. So dia lebih kurang ada berapa? Ada 5 dan 6 proses di situ ya, 5 dan 6 step untuk kita mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Itu sebagai panduan kita ya. Kalau tuan-tuan boleh faham konsep ni ya, insya-Allah usaha kita untuk memahami Al-Quran tu akan lebih baik ya, akan berjalan dengan lebih baik ya. Bukanlah bermaknanya kita terus belajar 2-3 kali terus pandai, tak ya. Saya pun mengambil masa tahun juga ya untuk memahami ya. Bukannya proses yang ini saja, banyak lagi aspek-aspek lain yang perlu dipelajari ya. So sekarang ni kita berkongsikan setakat mana yang kita sudah mengenali dan kita faham
kepada kalimah-kalimah Quran, ya, kepada rakan-rakan kita, ya, kalau boleh seluruh masyarakat kita di Malaysia ni mengambil pendekatan yang sama, ya. Nak memahami Quran, the basic prerequisite dia ialah kenal kalimah. Ya. Okey, saya akan kongsikan terus paparan yang sama daripada arabiccorpus.com, iaitu senarai kalimah-kalimah yang dibentuk daripada alif mim nun, ya, alif mim nun yang mengambil bentuk isim masdar, ya. Alif mim nun adalah 3 huruf akar. Kemudian dia mengambil acuan isim masdar untuk menjadikan kalimah imanun, ya, imanun. Kemudian itulah dinamakan kata terbitan. Ya, kata terbitan ialah imanun. So daripada kata terbitan imanun itulah digunakan di dalam ayat-ayat yang tertentu, di dalam ayat-ayat masing-masing dalam bentuk kalimahnya, iaitu sebagai contoh di baris yang pertama, ayat pertama tu imanun tadi digunakan dalam ayat ni dalam bentuk imanukum. Ya. Itu bila saya kata terbitan tu ni apa dia? Imanun tadi. Itu imanun tu kata terbitan daripada alif mim nun, ya. Dia menjadi is. Kemudian imanun tu digunakan di dalam ayat-ayat dalam berbagai-bagai bentuk untuk menyesuaikan makna di dalam ayat tu. Sebagai contoh, ayat pertama digunakan dalam bentuk imanukum, iman kamu. Di dalam ayat kedua ni, baris kedua ni, dia digunakan dalam bentuk bil imani, dengan iman. Ya, makna dia pula dengan iman pula. Walaupun kedua-dua tu asalnya iman, tapi digunakan dalam dua bentuk yang berbeza, dua konteks yang berbeza kerana dia perlu bersesuaian dengan risalah ataupun mesej yang nak disampaikan di dalam ayat itu. Yang tu kita perlu kena faham konsep tu, ya. Di dalam contoh yang ketiga ni, iman tadi digunakan dalam bentuk imanikum. Ya, sedikit berbeza dengan di atas, ya, dari baris saja, tapi dari segi makna dia tidak berbeza. Makna tidak berbeza, tetapi konteks i'rab kita panggil, ya, konteks i'rab dia saja, dari segi bahasa saja. Makna tak sama. Konteks bahasa saja berbeza. Apakah konteks bahasa tu? Di sini imanu dia dipanggil kalimah yang marfu', ya, dalam keadaan rafa', ya, dalam keadaan rafa'. Marfu', marfu' maknanya nominatif. Bahasa Melayu dia kata nama tu nominatif, ya. Tetapi di sini imanikum masih lagi makna yang sama, iman juga, iman kamu juga, tetapi iman ni digunakan dalam bentuk majrur. I'rab dia majrur, iaitu case di mana huruf yang terakhir itu mengambil baris bawah, yang ni mengambil baris atas. Yang ni nominatif, yang ni dipanggilkan genitif. Ya, bahasa Inggeris dia genitif, bahasa Arab dia majrur. Ya, bahasa Melayu dia terikat dengan kalimah sebelumnya, iaitu ba'di. Yang ini dia tidak terikat. Dia nominatif, dia berdikari. Sebab tu dia ambil status yang marfu'. Di sini iman dia terikat, ya, sebab tu dia tidak boleh mengambil i'rab yang marfu', sebab dia ada
sesuatu lain yang mengikat dia, menyebabkan dia bertukar daripada marfu' kepada majrur. Ya, apakah yang mengikat dia? Kalimah ba'di ni. Jadi apakah ikatan dia? Bentuk dalam apa? Bentuk idhafah. Ya, ba'di ni adalah mudhaf. Jadi imani adalah mudhafun ilaih. Jadi bila dia terikat dengan ikatan mudhafun ilaih, jadi dia kena mengambil i'rab yang majrur. Tidak boleh marfu' lagi dan tidak boleh mansub. Itu faedah yang kita kena belajar ya dan mengenal di dalam kalimah Al-Quran. Ya, ini sebagai imbasan saja ya, kita sudah buat ya latihan ni dan kita gunakan leksi logos hari itu untuk mengenal macam manakah kalimah ni, apakah dia, macam mana dibentuk dan sebagainya, apakah pertaliannya, makna pun kita bincangkan sekali pun hari itu ya. Okey, so ini kita sambung, kita lihat imanikum kita sudah buat, so kita tak perlu buat lagi lah, sebab kalau tuan-tuan tengok sini konteks dia sama. Ba'da imanikum, ya, konteks dia sama. Di sini ba'di imanikum, konteks dia samalah. So imani ni adalah mudhafun ilaih kepada ba'di. Di sini imanikum adalah mudhafun ilaih kepada ba'da. So beza dia apa? Yang ini ba'da, yang ni ba'di, itu je beza dia. Ya, so beza dia bukan kepada kalimah imanikum, tapi beza dia kepada mudhaf dia. Ya, mudhaf dia satu ba'di, satu ba'da. Ya, ini pun sama, ba'da. Ya. Kenapa sini ba'di? Kena ada harfun jar, min sini. Min ni adalah harfun jar, kata sendi. Ya. Kata sendi berfungsi untuk memajrukan kalimah selepasnya. Sebab itulah ba'di dal baris bawah. Di sini tidak ada min, tidak ada harfun jar. Ya. So bila tidak ada harfun jar, dia ngambil ba'da. Default dia adalah ba'da kerana apa? Ba'da ni adalah isim zaraf zaman. Ya, isim zaraf zaman ataupun isim zaraf makan, dia default dia baris yang terakhir itu ialah baris atas ya, ba'da, bukannya ba'du dan bukannya ba'di, dia ba'da. Kalau dia ada harfun jar, dia akan jadi ba'di. Ya, itulah karakter isim zaraf. Yang ni isim zaraf zaman sebab dia berkaitan dengan masa, selepas. Maksud dia selepas. Selepas iman kamu. So selepas tu ialah ada berkaitan dengan masa. So kita panggil dia isim zaraf zaman. Ya, bahasa Inggeris apa dia isim zaraf zaman? Time adverb. Ya, time adverb. Itu dia isim zaraf zaman. Ya. Ada isim zaraf makan. Sini ada tak isim zaraf makan? Kita tengok. So far tak ada ya, tak ada jumpa isim zaraf makan. Isim zaraf makan, ni ada ya. Ni isim zaraf makan, kita panggil ya, makan, bukannya makan nasi, bukan. Makan tu maknanya tempat, location. Ya, so ini isim zaraf iaitu location adverb. Itu bahasa Inggeris dia. Yang maknanya apa? Kalimah yang menerangkan kedudukan dia bersabit dengan kalimah yang kedua dalam bentuk tempat. Itu dipanggilkan isim zaraf makan. Dia berkenaan dengan location, kedudukan. Yang tadi berkaitan dengan masa, iaitu isim zaraf zaman. Zaman tu maknanya masa. Tu yang kita lihat di sini tadi, iaitu apa dia? Ba'da tadi ya. Ba'da dua-dua ni ya. Okey. So jadi kita telah kupaskan yang ni dia
repeating saja ya, dia berulang kali saja. Ini pun imanikum kita dah jumpa, so tak perlu ini. So sekarang ni mungkin saya nak kongsi yang ni saja ya, imanan, sebab kita belum jumpa di atas ni imanan ya, imanan ya, dia sebenarnya konsep yang sama, cuma sedikit berbeza. Di sini tidak ada tidak ada mudhafun ilaih dia ya. Yang ni semua ada mudhafun ilaih dia. Kum ni, him ni, kum ini semua apa, mudhafun ilaih ya, iaitu kalimah kedua di dalam idhafah, dia terikat dengan peraturan dipanggil idhafah. Tetapi di sini tidak, dia satu kalimah saja. So imanan adalah satu kalimah, dia bukannya dua kalimah ya. Kalau dua kalimah dia ada dua komponen. Sini satu komponen je. Isim masdar dia saja. Tetapi dia mengambil baris di atas tanwin ya. Mengambil tanwin di atas. Itulah keunikan kalimah kata nama di dalam Al-Quran. Apabila dia mengambil tanwin baris atas, dia diikuti dengan alif. Ya, dia diikuti dengan alif. Kalau dia mengambil tanwin bukan baris atas, iaitu baris bawah ataupun baris dhammah, dia tidak ada alif di hujung. Itu karakter ya. So maknanya bila kita membaca ataupun kita menulis ataupun kita mengejanya, pastikan kita menggunakan kaedah yang betul, iaitu apabila dia mengambil tanwin berbaris atas, dia ada perlu diakhiri dengan alif. Alif tu sebenarnya alif mad ya. Dan kita baca ke dia imana. Ima ni alif juga dua harakat, yang ni pun dua harakat. Imana, dua harakat. Ya, sebab kita baca tu dalam keadaan waqaf ya, kita berhentikan dia. Imana, kita berhenti. So kita berhenti dengan dua harakat ya, kerana dia membabitkan hukum tajwid, iaitu hukum mad iwab ya. Yang ini dua harakat ialah mad iwab, yang ni ma dengan alif ni ialah mad asli. Ya, ada dua sebenarnya dalam ni ada tiga mad ni. Yang pertama sekali yang mula itu, yang ni mad mad badal. Imana, i tu hamzah qata' dengan ya tu ya, itu hukum mad, iaitu dipanggilkan mad badal. Lepas tu ma dengan alif ni adalah mad asli. Kemudian nun yang bertanwin baris atas dengan alif ni apabila dibaca dengan waqaf, dia jadi mad iwab. So dua-dua tu dua harakat, tetapi hukum yang berbeza. Itu dari aspek tajwid pula ya. So tajwid, nahwu dengan sharah ni tuan-tuan kena belajar sekali ya, sama mahir dia. Jangan kita tumpukan tajwid saja, nahwu sharah kita tidak belajar, dia tak kemas lagi ya. Sebab tiga-tiga konsep ni dia bantu-membantu. Itu yang dinamakan simbiotik ya. Program kita buat di bawah QHS Academy ni, S2 stand for simbiotik ya. Ramai tidak memahami apa sebenarnya simbiotik. Itulah maksud saya ya. Bila kita faham nahwu, faham sharah, faham tajwid, tiga komponen dia bantu-membantu untuk mengenal ya kalimah tu dengan baik. So sekarang ni saya kongsikan imana, kita lihat ya, pernah kita buat ya, tapi kita ulang tak apa ya, bagi kita betul-betul faham ya, iaitu imanan ya. Imanan, nan tu kalau kita baca dalam keadaan wasal ya, teruskan dengan kalimah hujung dia selepasnya. Tapi kalau kita baca dia saja, kita baca dia dengan imana, dua harakat mad iwab ya. So kita terangkan dia dulu sebelum kita menunjukkan macam manakah pembentukan kalimah imana ni berlaku. Kita terangkan dia, cuba kenal daripada tulisan dia, daripada huruf yang digunakan, daripada baris dia kan, daripada pembentukan susunan
huruf-huruf tu, cuba belajar mengenal ya. Belajar mengenal. Macam kita tengok kereta lah. Ya, kita tengok saja kereta tu kita tahu kereta. Dan kita mahir pun. Kalau kereta tu Toyota 4-wheel drive. Contohnya kan, kita lihat tanda-tanda pada kereta tu lah. Kan, ada logo Toyota. Lepas tu dia body dia tu dia bentuk ya dalam reka bentuk 4-wheel drive tinggi. Tayar dia lebih besar daripada tayar yang kereta biasa. Dan dia lebih teguh, lebih tegak lah ya daripada kereta biasa ya. So kita tengok saja kita tahu yang ni 4-wheel drive Toyota. Tengok satu lagi kereta Honda Accord. Itu kereta saloon saja. Kita boleh bezakan ya. Begitu juga kalimah Al-Quran. Ya, kita kena belajar apabila melihat kalimah tu, tengok daripada tanda-tanda huruf-huruf, susunan huruf-huruf, baris-baris dia, kita kena belajar mengenal. So macam ni sebenarnya kita dah boleh mengenal. Yang pertamanya, imanan adalah daripada imanun. Imanun tu ialah kata terbitan isim masdar. Ya, wazan keempat. Ya, wazan keempat. Macam mana kita tahu wazan keempat? Macam kita tengok kereta Toyota tadi, kita tengok dia punya konstruk lah. Ya, dia punya rupa dia, susunan tayar dia macam mana, dengan body dia macam mana. Kan, itu konstruk lah dipanggil. Begitu juga imanan, konstruk dia mengambil konstruk if'alun. Itu dia konstruk dia. Konstruk tu kita panggil ke acuan lah ya, acuan. So apa dia if'alun? Mungkin saya kongsikan sekarang. Yang ni kita kena gunakan template ni lah ya sebagai panduan kita. Okey. Ini dia if'alun. Inilah konstruk dia. Yang imanun tu adalah menggunakan konstruk ni, acuan ni. Ya, iaitu isim masdar wazan keempat. Ni wazan keempat ya, nilai wazan keempat. Itulah acuan. Sebab tu kita kenal dia imanan, kita tengok saja dah tahu dia adalah isim masdar wazan keempat. Ya. Okey. So ada satu muskil ni tentang kedudukan rafa' tadi. Jadi untuk kalimah imanu, kedudukan dia di sini marfu dia nominatif dan berdikari lah, status marfu ni berdikari. Jadi ada rafa' di sini macam mana kedudukan dia? Maknanya tidak ada kalimah yang mempengaruhi dia. Itu dipanggilkan berdikari. Dia stand alone kat situ, nak cerita pasal dia ya, dalam keadaan dia berdikari. Itu dipanggilkan rafa' marfu'. Macam imani dia tidak berdikari sebab apa? Ada ba'da yang kacau dia. Ya, kata kacau tu mungkin tak apa baguslah. Maksud dia ba'da tu dah mempengaruhi status dia, menyebabkan dia tak boleh berdikari lagi, dia tak boleh marfu' lagi. Jadi dia dah terikat dengan ba'da, dia jadilah imani. Tetapi imanu tu dia tak ada ba'da, kan? Dia tak ada min sebelumnya. Tak ada kalimah yang mempengaruhi status dia, maka dia akan ambil default yang marfu'. Nak cerita pasal iman dia kan, dia nominatif lah tu. Dia berdikari lah. Tapi iman ni nak cerita juga pasal iman, tapi iman yang dicerita tu dah dikaitkan dengan selepas. Jadi dia tidak berdikari di situ. Dia kedudukan dia tu terikat dengan apa? Ba'da. Tak ada lagi berdikari lah.
Jadi dia tak boleh mengambil marfu' lagi dah. Okey, so kita teruskan perkongsian imanan tadi. Okey, imanan. So kita kenal sebab apa? Dia mengambil acuan if'alun, ya. If'alun menjadi imanun. Tengok dia punya acuan dia if'alun, kata terbitan dia imanun. Kan sama tu bentuk dia tu. Ya. Okey. So kita boleh Imanan dia duduk nakirah lah. nakirah. Bila ada tanwin itu nakirah lah. Nun atau nan lah. Ya, kalau imanun itu kata terbitan. Ya, tetapi di dalam ayat Quran dia bukannya imanun, imanun tu ditukar kepada imanan. So bila imanan tu maknanya ada tambahan maklumat lain lah. Dua-dua nakirah lah. Dua-dua nakirah. Bila ada tanwin tu nakirah lah. Yeah. So kalau kita nak menerangkan imanan tu, kita terangkan dia adalah isim. Mana dia? Ini apa ya? Ini bahagian Melayu ya. Melayu Rumi, Melayu Jawi. Saya kena pergi ke Arab. Pergi ke Arab kat mana? Sini pun apa juga? So tukar ya. Ini patutnya Arab. Okay, select a language Arabic. Okay, sini ya. Okay. So ambil kopi kat sini. Imanan dia adalah isim hamzah wasal, sim dengan mim, isim masdar. Dia tadi isim masdar. Lihat sini, ya, acuan dia isim masdar, mana dia tu isim masdar lah jenis dia tu. Mim, sad, dal, ra, isim masdar wazan keempat. Wazan keempat. Ni wazan 4. Ya. Dan kalau kita nak letakkan jantina dia adalah muzakkar ya, muzakkar. Jadi mim, zal, kaf, tasydid, ra, muzakkar. Bilangan dia singular iaitu mufrad. Mim, fa, ra, dal. Mufrad. Ya. Dan dia berperanan, apakah peranan dia sini? Dia adalah objek. Ya, dia adalah objek. Sebab itulah dia mengambil baris atas. So, maknanya baris atasnya nun tu ya adalah kerana dia berfungsi sebagai objek. Ya. So objek dalam bahasa Arab dipanggil apa? Maf'ulun bih. Mim, fa, ain, waw, lam, bihi. Fa dengan ha, itulah objek. Ya, Arab ya, dia panggil maf'ulun bih. Bila maf'ulun bih, dia mengambil baris atas tu, jadi kita terangkan i'rabnya adalah mansub. Mansub ya. So kita letakkan bahasa Melayu yang, ambil dekat keyboard Jawi Melayu ni, ambil yang y, na, dan letak mansub. Mansub mim, nun, sad, waw, ba ya. Mansub. Itulah penerangan kepada imanan. Asal imanan tu ialah imanun. Ya, asal dia. Tapi dia sudah dibentuk dalam imanan, kerana dalam ayat tu dia sudah mengambil peranan sebagai maf'ulun bih, jadi dia kena mansub lah. Ya. So asal ni, sebab bawakan arrow tu kalau nak tunjukkan, ialah asal dia ialah imanun. Itu asal dia. Kemudian dia ditukar kepada imanan kerana dia mengambil peranan sebagai maf'ulun bih
ya, maf'ulun bih. Jadi bila maf'ulun bih, karakter dia ataupun status dia adalah mansub. Sebelum tu dia adalah imanun. Ini adalah kata terbitan dia, ya. Bukannya kalimah yang digunakan dalam ayat. Yang digunakan dalam ayat ialah yang ini. Ya. Yang ini adalah sos dia. Sos. Sumber imanan tu mana? Ialah imanun. Ya, imanun tu kalau kita nak teruskan sumber dia, macam mana imanun tu dibentuk, dia adalah asalnya ialah imanun. Ya, imanun. Sos ataupun sumber imanun ni dibentuk daripada apa? Yang ni, ya ni adalah sebenarnya adalah apa? Hamzah qata' yang sukun. Hamzah qata' yang sukun. Tu dia. Terdapat dua hamzah qata' berturutan. So yang kedua tu ditukarkan kepada ya mad. Ya, jadilah dia imanun. Ini nak tunjuk saja, ya. Sebenarnya kita dah belajar, ya. Okey. Imanun tu daripada mana datang dia? Ya, dia adalah sebab menggunakan acuan if'alun ni. Ya, kita ambil sini. Sekarang ni kita buat reverse, ya. Daripada kalimah kita reverse ke belakang. Ya, untuk memahami dia, ya. So boleh buat dua, daripada kata apa? Daripada belakang ke depan, depan ke belakang. Kalau kita boleh buat dua-dua tu, maknanya kita memahamilah. So ini adalah dibentuk imannya dia menggunakan acuan, ya. So saya masukkan acuan tu biasa kita bracketkan, ya. Tu dia. Iaitu kita menggunakan acuan if'alun yang membentuk kata terbitan imanun. Tapi Arab dia tak cakap i. Ya, dia cakap i. Jadi dua yang ni kena tukarkan kepada imanun. So apa yang menggunakan acuan ni? Ya, yang menggunakan acuan ni ialah kata dasar dia, iaitu aminah. Hamzah qata' baris atas, mim baris bawah, nun baris atas. Ya, tu dia. Ya. So aminah adalah kata dasar. Jadi kata dasar ni dengan 3 huruf ni masuk ke dalam acuan ni, dia akan membentuk imanun. Imanun ni Arab tak suka pakai macam ni, dia tukar pada imanun. Imanun pula nak digunakan dalam ayat tu sebagai maf'ulun bih. So dia bentukkan kepada imanan. So selesai. Inilah yang digunakan di dalam ayat tu, ya, imanan. Tu kita perlu menerangkan macam manakah imanan tu dibentuk dan apakah fungsi dia. Ya, itu namanya kita mengenal lah. Jadi aminah ni apakah datang daripada mana? Dia datang daripada 3 huruf akar. Ya. Iaitu alif, mim dan nun. Itulah 3 huruf akar dia. Ya. Macam mana kita nak mengetahui huruf akar ni? Ya, sebelum ni pun sebenarnya kita dah buat. Ini cuma imbasan balik saja, ya, semula. Ya, so nak tahu 3 huruf akar, kita pergi ke kalimah tu, imanan ni. Ya. Kita sekarang ni imanan ni adalah dalam ayat di sini, ya. Ayat di sini 3 Ali Imran ayat 173. Ini kalimah dia nombor 12. Ya, nombor 12. Jadi nak tahu mana 3 huruf akar tu, pergi ke sini, tekan di sini. Ya, tekan yang biru ni akan beri ke ayat dia. Ya, di dalam korpus ni lah ayat dia. Ya, ayat 317, ya, inilah ayat yang sebenarnya
yang sepenuhnya, ya. Jadi ini kalimah imanan, ya, imanan tadi. Okey, lihat ada perbezaan di sini. Yang tadi imanan, dia alif ni dia gunakan alif biasa. Ini penulisan lama, ya. Korpus ni gunakan senarai ni dia menggunakan tulisan lama, ya. Tulisan yang sebenar di dalam ayat Quran ialah dia menggunakan alif kecil. Nampak? Imanan. Alif kecil. Nanti di dalam lesi logos tu kita betulkan, ya. Kita kena ikut Resam Osmani, ya, dengan alif kecil, bukannya alif biasa. Okey. So di manakah 3 huruf akar tu? Tengok di atas ni, ya. 3 huruf akar, ya. Walaupun korpus ni menggunakan hamzah qata' min, tapi sebenarnya bukan hamzah qata', ya. Dia adalah alif. So bila menggunakan korpus ni, kalau tuan-tuan tengok ada hamzah qata' di dalam huruf akar tu, tukarkannya kepada alif, ya. Sebab dalam bentuk huruf akar dia bukannya hamzah qata'. Hamzah qata' ni hanya apabila dia dalam bentuk kalimah sahaja. Dan macam ni tidak apa. Ya, alif ni akan bertukar kepada hamzah qata'. Itu dalam kalimah. Tetapi dalam kata dasar, huruf akar, root ni, ya. Triliteral root ni dia bukannya hamzah qata', dia adalah alif. Itu tukarkan, ya, kepada alif, ya. Kalau nak confirm yang ini mungkin kita saya tunjukkan sekarang. Cuba kita lihat satu lagi aplikasi Quran yang lain, ya. Iaitu kita pergi ke ayat ni 3173. Sekarang saya gunakan Quran yang lain, iaitu Quran apa? Al-Quran tafsir dan perkata ni. Kita pergi ke ayat tadi 3173 Ali Imran, yang ni, ya. Ali Imran 173, ayat yang sama, ya, iaitu kita tarik ni pergi ke hujung 122, 14, 15. Ni 173 di atas ni lah. So mana imanan tadi yang ni. Okey. Nak cek 3 huruf akar dia, ya. Tekan di sini. Okey, nampak? Dia bukannya hamzah qata', ya. Dia adalah alif. Itu maksud saya tu. So maknanya dalam dua aplikasi ini berkongsikan cara yang berbeza kepada huruf akar. Tengok sini root, ya. So yang tadi kata hamzah qata' mim nun. Yang Quran ni alif mim nun. So yang mana kita nak pakai? Ya, jawapannya ialah pakai yang ni. Gunakan yang ni, bukan yang itu. Ya. So kalau tanya saya antara dua ni yang mana betul, saya kata yang ini alif yang betul, bukannya hamzah qata'. Kerana hamzah qata' tu adalah tukaran daripada alif dalam huruf akar. Dalam bentuk kalimah boleh, ya, dia bertukar dalam hamzah qata'. Ya, cuma tafsir ni aplikasi ada lagi satu masalah pula. Dia tidak asingkan 3 huruf akar. Itu pun salah juga, ya. Salah bukan maknanya salah apa. Salah dari segi teknik saja. Ya, teknik yang betul ialah kita asingkan alif mim nun ni, ya. Kita asingkan dia. Bukannya sambung. Kalau sambung dia perkataan, bukannya root letters lagi. So bila kita membincangkan 3 huruf akar, dia kena asingkan, ya. Macam mana asing? Macam tadilah kita buat dalam lesi logos macam ni. Alif mim nun. Inilah teknik yang ataupun kaedah yang sepatutnya, ya. Itulah perkongsian kita hari ini untuk kalimah imanan, ya. Imanan yang dia tunjukkan di dalam ayat tadi, iaitu kita balik kepada senarai tadi, iaitu di sini, ya. 3173 imanan, ya. So besok saya akan kupaskan balik dalam konteks ayat dia, ya. Macam manakah imanan ni dibentuk untuk menyesuaikan dalam konteks ayat tu, ya. So sebab kalimah tu dibentuk mesti
menyesuaikan konteks ayat tu. Sebab itulah dia berbeza. Kita tengok ya, berbeza-beza kalimah sebab dia nak menyesuaikan dia di dalam ayat yang digunakan itu masing-masing, insya-Allah ya. So kita sudahi di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.